Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bahawa Negara Brunei Darussalam akan menyambut Hari Raya Aidiladha pada 10 Julai 2022. Pengumuman mengenai hasil penglihatan anak bulan Zulhijjah disiarkan melalui radio dan televisyen Brunei. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka Yang Berhormat Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam dengan ini mengumumkan bahawa awal bulan Zulhijjah 1443 Hijriah di negara Brunei Darussalam jatuh pada hari Jumaat 1 Zulhijjah 1443 Hijriah bersamaan 1 Julai 2022 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Korban Aidul Adha pada tahun ini jatuh pada hari Ahad 10 Zulhijjah 1443 Hijriah bersamaan 10 Julai 2022 Masihi. Rombongan yang ditugaskan untuk melihat anak bulan Zulhijjah terdiri daripada hakim-hakim Mahkamah Syariah dan para pegawai Mahkamah-Mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama para pegawai Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Jabatan Mufti Kerajaan dengan kerjasama para pegawai Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan telah tidak berhasil melihat anak bulan Zulhijjah di beberapa tempat petang kemarin. Rombongan di daerah Brunei dan Muara berada di Tanjung Batu dan Bukit Agok Jerudong, manakala Bukit Lumut di daerah Blight dan Bukit Ambok di daerah Tutong. Sementara itu, bagi umat Islam yang berkemampuan digalakkan melakukan ibadah korban bermula selepas solat sunat Aidiladha dan pada hari-hari Tashrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Umat Islam di negara Brunei Darussalam akan menyambut Hari Raya Aidiladha pada 10 Julai 2022. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Brunei MUIB setelah mendapat kurnia perkenan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Penjelasan dibuat semasa persidangan yang diadakan di Kementerian Hal Ehwal Ugama. Juga hadir Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Jaafar, Menteri Kesihatan. Terdahulu diadakan bacaan Al-Quran, selawat dan doa selamat serta sembahyang fardu maghrib berjemaah. Juga menyertai secara maya Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datu Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i serta ahli-ahli Majlis Ugama Islam Brunei. Status harian normal baharu COVID-19. Satu kes sedang berada dalam kategori 5 iaitu mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU. Sementara itu, 3 kes berada dalam kategori 4 iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 845 kes sembuh dilaporkan kemarin.
Manakala jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 74.2% dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang telah mendapatkan 3 dos vaksin adalah 73%, manakala 18.3% bagi 4 dos vaksin. Aspek kesihatan, keselamatan dan keamanan serta persekitaran perlu diambil berat dalam mengendalikan apa jua acara atau aktiviti bagi sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-76. Saranan tersebut dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, semasa mempengerusikan mesyuarat Jawatankuasa Kebangsaan kali kedua sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-76 bagi tahun 2022. Sambutan perayaan ini adalah merupakan sambutan yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat dan penduduk di negara ini, termasuklah Majlis Ramah Mesra Bersama Rakyat yang merupakan peluang untuk bersua muka, berbual bicara dan menatap mesra raja yang dikasihi. Penglibatan golongan generasi muda termasuk penuntut-penuntut sekolah adalah juga merupakan lambang pengukuhan jati diri dan semangat kebangsaan yang menjadi teras kemajuan dan pembangunan negara Brunei Darussalam pada masa ini dan juga di masa akan datang. InsyaAllah, mesyuarat dihadiri oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setia Diraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar yang di-Pertua Adat Istiadat Negara. Mesyuarat berlangsung di Jabatan Perdana Menteri Bandar Seri Begawan. Mesyuarat turut membincangkan susunan acara sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76. Upacara pengibaran bendera besar negara Brunei Darussalam akan diadakan pada hari Jumaat 1 Julai 2022 bertempat di kawasan lapang Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Upacara penurunan bendera besar negara Brunei Darussalam akan diadakan pada hari Ahad 31 Julai 2022 di tempat yang sama. Manakala Majlis Kesyukuran Sembahyang Fardu Maghrib dan Isyak berjemaah membaca surah Yasin, tahlil dan doa kesyukuran akan diadakan di semua masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara dengan tumpuan utama di Jami'ah Hassanal Bolkiah Kampung Kiarong pada hari Khamis malam Jumaat 14 Julai 2022. Istiadat Perbarisan Kehormatan akan diadakan pada hari Jumaat 15 Julai 2022 di Taman Haji Semuda Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Istiadat mengadap dan pengurniaan bintang-bintang kebesaran negara Brunei Darussalam akan diadakan pada hari Jumaat 15 Julai 2022 di Balai Singgah Sana Indra Buana Istana Nurul Iman, iaitu sebaik sahaja selesai acara Istiadat Perbarisan Kehormatan. Sementara itu, Majlis Santa Malam akan diadakan pada hari Sabtu, malam Ahad 16 Julai 2022 bertempat di Istana Nurul Iman. Manakala Majlis Ramah Mesra Bersama Rakyat dan Penduduk di keempat daerah akan diadakan seperti berikut. Di daerah Temburong akan diadakan di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar pada hari Selasa 19 Julai 2022. Di daerah Belait diadakan di Padang Bandaran Jalan Sultan Kuala Belait pada hari Khamis 21 Julai 2022.
di daerah Brunei dan Muara akan diadakan di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan pada hari Ahad 24 Julai 2022 dan di daerah Tutong akan diadakan di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong pada hari Selasa 26 Julai 2022. Pemasangan pintu gerbang utama termasuk penyalaan lampu-lampu cucul di Jalan Sultan Omar Ali Saifuddin dan di kawasan-kawasan lain akan bermula pada 1 hari bulan Julai 2022 hingga 31 hari bulan Julai 2022. Sementara itu, pengibaran bendera peribadi masing-masing bagi pangeran-pangeran dan mereka yang dikurniakan gelaran dan bendera negara Brunei Darussalam bagi orang ramai dan juga termasuk di bangunan-bangunan dan premis-premis perniagaan akan bermula pada 1 hari bulan Julai 2022 hingga 31 hari bulan Julai 2022. Majlis penandatanganan kontrak bagi projek untuk pelaburan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan Integrated Marine Maintenance and Decommissioning Yard di negara Brunei Darussalam diadakan bagi menandakan pelancaran kluster maritim Brunei Darussalam yang menggabungkan kawasan untuk bertindak sebagai kemudahan pelabuhan. Projek tersebut memberikan manfaat kepada negara, ekonomi dan rakyat di negara ini apabila sektor awam dan swasta bekerjasama untuk mencapai satu lagi langkah penting ke arah agenda mempelbagaikan ekonomi melalui pendekatan Whole of Nation. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua yang juga pengerusi Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Masatijo bin Sokiau, Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri. Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi dan Pengiran Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Dengan adanya projek ini, ia dihasrat dapat mewujudkan 4,000 peluang pekerjaan langsung dan tidak langsung bagi jangka masa panjang. Mainly construction and oil and gas. Over 40 years. Dengan tema kontemporari pengkhususan dalam amalan pendidikan ke arah kecemerlangan pendidikan, seminar pakar pendidikan kali kedua diadakan dengan fokus subtema penilaian dan perkembangan penyelidikan menggambarkan aspek kritikal yang menjadi fokus Kementerian Pendidikan bagi membina asas yang kukuh. Berucap semasa majlis pembukaan seminar pakar pendidikan kali kedua, Yang Berhormat Datin Seri Paduka Dr. Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, turut menyarankan para pendidik untuk meningkatkan kapasiti dalam pelbagai bidang penyelidikan dengan menekankan kepentingan data dalam memperbaiki strategi-strategi penilaian. Ini termasuk menyediakan tinjauan pembelajaran pelajar SLS bagi membantu para guru membentuk pengetahuan dan kemahiran pelajar. Majlis berlangsung di Universiti Brunei Darussalam. The Student Learning Survey, or SLS, was designed and developed to support teachers engaging students' knowledge and abilities. It was the first time we were able to provide an easy-to-use with immediate reporting tool for all teachers. Seminar selama 2 hari ini bertujuan memperkukuh peranan penyelidikan dalam kalangan pendidik dan pihak berkepentingan bagi mempertingkat perkembangan sistem pendidikan. Seminar diadakan buat pertama kali secara hibrid dengan disertai kira-kira 400 orang secara maya.
Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPEM mengadakan majlis penyerahan bantuan kewangan kepada 2 ketua keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah di daerah Brunei dan Muara baru-baru ini. Majlis berlangsung di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Bantuan kewangan diserahkan oleh Yang Berhormat Awang Haji Nazmi bin Mohamad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan kepada Pangeran Shahdir bin Pangeran Haji Muhammad Tahir dan Awang Haji Muhammad Khairul bin Haji Imran. Kejadian kebakaran berlaku di Jalan Pasir Brakas, Kampung Lambak dan Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati, Kampung Lambak Kiri. Rombongan Kementerian Hal Ehwal Agama yang diketuai oleh Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Hassan Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama kini berada di Kuala Lumpur, Malaysia bagi menghadiri Seminar Ulama Asia Tenggara 2022 hari ini. Seminar Ulama Asia Tenggara 2022, anjuran Jabatan Kemajuan Islam JAKIM dan pejabat menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Malaysia dengan kerjasama Muslim World League MWL akan dihadiri oleh 1,000 peserta dari kalangan pemimpin dan cendekiawan Islam dari 20 buah negara. Tema seminar tahun ini ialah Kesatuan Ummah. Penyertaan negara Brunei Darussalam ke seminar tersebut dihasrat akan dapat menjalin rangkaian yang bermanfaat untuk kepentingan negara, khususnya dengan rakan-rakan sejawat serta para cendekiawan Islam dari rantau Asia Tenggara. Minggu Ekonomi bersempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2022 menyediakan landasan bagi para pakar dan penggubal dasar untuk berkongsi dan membincangkan tajuk-tajuk meliputi isu global dan ramalan ekonomi serantau. Simposium Minggu Ekonomi pada sebelah petang juga menumpukan kepada pertumbuhan ekonomi Brunei ke arah mencapai wawasan Brunei 2035. Hadir Dayang Suraya binti Haji Jaidin, Setiausaha Tetap Prestasi dan Korporat Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Sesi mengetengahkan ucaptama bertajuk Ramalan Global dan Serantau, Trend Utama untuk dikaji dan sesi panel membincangkan masa depan industri Brunei dan memahami lebih mendalam ekonomi dan penyumbang pertumbuhan ekonomi di negara ini. Through scouring piles of newspapers daily, corporate banking and trade finance advisory bank. Simposium juga meliputi perbincangan panel yang menumpukan kepada penilaian semula dan penyelarasan dalam pencapaian dasar ke arah pertumbuhan ekonomi serta membuka peluang kepada orang ramai untuk memperluaskan pengetahuan dan kesedaran mereka dalam usaha membuka dan mengembangkan perusahaan. Laporan dari Tanah Suci. Makkah Al-Mukarramah yang pernah merakam pelbagai detik penting dalam salasilah pembentukan Islam menjadi tumpuan pengunjung Islam seluruh dunia. Peluang menziarahi tempat-tempat bersejarah tersebut juga diambil para bakal haji negara Brunei Darussalam. Azizi Ahmad membawakan laporannya. Seawal pukul 6.30 pagi, para bakal jemaah haji yang mengikuti pakej Darussalam Holdings bersiap sedia bagi membuat lawatan. Beberapa buah bas sudah bersedia untuk membawa para bakal jemaah ke beberapa tempat bersejarah di Mekah Al-Mukarramah. Lokasi pertama ialah Jabal Tur, juga menyimpan sejarah Rasulullah SAW dalam menyebarkan dakwah Islam ke seluruh umat manusia. Di sinilah tempat Nabi Muhammad SAW dan Saidina Abu Bakar bersembunyi daripada ancaman pembesar Bani Quraisy di dalam gua. Peristiwa ini berlaku ketika baginda Rasulullah sedang dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Di sini para bakal jemaah haji tidak melepaskan peluang untuk mengambil gambar kenang-kenangan sambil mendengar cerita sejarah dari para mutawif yang dilantik. Lokasi seterusnya ialah Jabal Rahmah. Tempat ini pernah menyaksikan peristiwa agung dalam sejarah lipatan manusia yang membabitkan Nabi Allah Subhanahu Wa Taala.
Di sinilah kawasan pertemuan Nabi Adam dan isteri baginda Siti Hawa selepas sekian lama berpisah sebaik mereka dikeluarkan dari syurga dan diturunkan ke muka bumi. Semestinya kesempatan menziarahi tempat bersejarah ini tidak disia-siakan oleh para bakal jemaah haji. Dari Mekah Al-Mukarramah, Aziz Ahmad melaporkan untuk Berita RTB.